Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi melancarkan pelaksanaan Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah, Mesyuarat Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersidang di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Seti Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Mesyuarat antara lain membincangkan kertas kerja Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara sepanjang tahun 1448 Hijrah. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja, Meja Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Jabatan Sekolah-Sekolah dan Jabatan Pendidikan Swasta dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama serta Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Majlis Pengagihan Bendera Kecil Meja dan program semarak pengibaran bendera bagi sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 tahun. Majlis diadakan serentak di ke-44 daerah dan bertujuan untuk menyamai rasa kecintaan serta semak patriotisme dalam kalangan pelajar bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Tumpuan utama majlis di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Salihah, pengagihan 1000 bendera kecil meja disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis pengagihan bendera kecil meja dan program semarak pengibaran bendera juga berlangsung di ketiga-tiga daerah yang lain. Di daerah lain, majlis tertumpu di Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria, hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sekolah Changhua Tutong pula menjadi tumpuan majlis bagi daerah Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala bagi daerah Temburong, majlis tertumpu di Sekolah Menengah Sultan Hassan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara menaikkan bendera besar negara Brunei Darussalam bagi menandakan bermulanya pengibaran bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-42 akan diadakan esok di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Bagi memastikan upacara tersebut berjalan lancar dan sempurna, diadakan raptai penuh bagi upacara tersebut. Hadir menyaksikan raptai Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman,
Timbalan Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan dan Dr. Siti Nurhalvi binti Haji Wasau Felah, Timbalan Setiausaha Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian upacara itu nanti bacaan ikrar Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan nyanyian lagu-lagu patriotik. Sambutan tahun ini bertemakan bersatu mencapai cita negara. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Jubilee Perak Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengadakan Majlis Tahlil Arwah Sekampung, penyampaian infak dan penyampaian surat lantikan AJK Masjid Baharu sesi 2025-2029. Majlis berlangsung malam tadi di masjid berkenaan Kampung Jangsang. Penyampaian infak kepada keluarga kurang berkemampuan dan penyerahan surat lantikan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Kementerian Kesihatan kemarin mengadakan majlis penghargaan pegawai-pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan yang bersara pada tahun 2024. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Penyampaian sijil dan cenderahati disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diadakan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan atas dedikasi, komitmen serta sumbangan para pesara sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Negara Brunei Darussalam melakar pencapaian penting ke arah masa depan perindustrian mampan dengan pelancaran projek pengintegrasian tenaga asli dan boleh diperbaharui yang lestari atau ringkasnya sinar. Projek tersebut jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua melambangkan satu langkah penting ke hadapan dalam menyelaraskan pembangunan perindustrian negara dengan cita-cita iklimnya. Berucap pada pelancaran projek sinar di Hengi Industries, Taman Perindustrian Pulau Muara Besar, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amindiu bin Abdullah selaku ahli lembaga pengarah Hengi Industries turut menekankan projek sinar merupakan nadi penting dalam konteks Brunei Economic Blueprint dan menyediakan asas mampan ketika negara giat memperkembangkan sektor bukan minyak dan gas. We are also joining a global movement of industrial hubs that are no longer just energy consumers, but are becoming the primary providers of renewable solutions. This is in line with the Wawasan Brunei 2035 by refining our resources and our methods to build a resilient, green and prosperous future. Dijadualkan siap menjelang awal tahun 2029, projek tersebut akan meningkatkan kapasiti pengeluaran loji penapisan hampir 3 kali ganda dari 8 juta kepada 20 juta tan metrik setahun. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. SMS Brunei prihatin untuk tabung anak-anak yatim 1447 Hijrah 2026 Masihi kini dibukakan sehingga 12 November 2026. Diungkayahkan bersama oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Jabatan Radio Televisyen Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Majlis pelancarannya diadakan di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Orang ramai boleh menderma dengan menaip yatim tanpa jarak diikuti jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20,
50 atau 100 dan hantar ke 38111 bagi pelanggan DST dan Progresif. Manakala bagi pelanggan Imagine, hantar ke 39999. Juga diselajurkan penyerahan derma hasil kutipan SMS Brunei Prihatin tahun lalu dan surat penganugerahan program beasiswa anak yatim sesi 5 2026-2027 kepada 2 anak yatim terpilih. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita seterusnya. Selamat pagi. Aneh. Cubalah. Sekali saja. Mama? Abang kan cuba vape. Sama yang suruh kami cuba. Ah, apa? Abang kan cuba vape. Mana? Sini. Sini. Mana? Ya tentu nah abang. Kan cuba vape lagi. Lagi bisa abang bersukan nah. Lah kesalat. Lebih 130 guni beras diagihkan kepada golongan kurang berkemampuan di daerah Tutong menerusi program Jalinan Takwa. Program dianjurkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat Cawangan Daerah Tutong. Penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program merupakan acara tahunan pusat berkenaan menjelang bulan Ramadan. Sumbangan berupa beras adalah hasil pembayaran fidyah puasa sekaligus memudahkan masyarakat menyempurnakan pembayaran fidyah mengikut syariat Islam. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Selangan mengadakan majlis penyampaian sijil penghargaan AJK Takmir Masjid bagi sesi 2023-2025 dan surat lantikan AJK Takmir Masjid Baharu bagi sesi 2026-2028. Acara berlangsung di Masjid Kampung Labu Estate. Penyampaian sijil dan surat lantikan disempurnakan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, penolong pengarah hal ehwal masjid. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sempena kedatangan bulan Ramadan, Masjid Kampung Sungai Liang, daerah Belait malam tadi mengadakan majlis tahlil dan doa arwah sekampung. Selain mengeratkan silaturahim, majlis bertujuan mengukuhkan lagi kerjasama dalam kalangan masyarakat kampung berkenaan antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Perundingan Mukim Telisai dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Kampung di bawah Mukim Telisai menganjurkan Pesta Sate Mukim Telisai. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Diadakan di Gerai Mukim Telisai, pesta bertujuan memperkenalkan pengusaha produk sate tempatan di samping mengeratkan perpaduan masyarakat. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 3 petang hingga 9 malam. Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Belait mengadakan program bersama memeduli sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan. Program merupakan penyerahan sumbangan kepada golongan memerlukan di sekitar daerah berkenaan.
Sumbangan dalam program jangkauan komuniti buat kali keempat ini diadakan selama 2 hari dengan menyasarkan 54 penerima. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di 2 lokasi. Menyampaikan sumbangan Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Projek Fatul Barakah 7.0 diteruskan dengan penyerahan infak berupa kepada 5 buah keluarga mualaf di daerah Brunei dan Mara. Penyerahan dilaksanakan melalui kunjungan ke kediaman para penerima di Kampung Tunku Katok, Gadong A. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Projek bertujuan meringankan beban golongan berkenaan dalam membuat persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan agar mereka dapat melaksanakan ibadah puasa dengan selesa dan sempurna. Projek diungkayahkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam. Orang ramai terutamanya para pelajar lepasan peringkat O-Level dialu-alukan untuk berkunjung ke Hari Terbuka Politeknik Brunei 2026 berlangsung di Pusat Sehenti Kampus Utama Politeknik Brunei. Pelancarannya diadakan kemarin. Pelbagai program ditawarkan oleh Sekolah Perdagangan, Sekolah Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sekolah Sains dan Kejuruteraan, Sekolah Petrokimia dan Sekolah Sains Kesihatan. Acara seumpamanya adalah bagi pengambilan pusingan pertama dan hari terbuka juga akan diadakan esok bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Untuk makluman, semua program yang ditawarkan ini adalah selama 2 tahun setengah. Jadi, program-program ini direka bagi memenuhi keperluan industri yang sentiasa berkembang serta selaras dengan keperluan perkembangan negara. Acara Study at IBTE berlangsung di IBTE Kampus Perniagaan yang memberi peluang kepada pelajar ibu bapa serta orang ramai untuk mengenali lebih dekat tentang kursus-kursus yang ditawarkan. Semasa study at IBTE ini, para pengunjung berpeluang menyertai sesi taklimat, lawatan kampus dan berinteraksi secara langsung bersama tenaga pengajar serta para pelajar. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang melaksanakan 2 operasi kakas di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan serta 1 operasi kakas bersepadu yang menyasarkan beberapa lokasi di negara ini. Semasa operasi di premis perniagaan, Mukim Brakas B, seorang warga negara asing, ditahan dan dibawa ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh dan bekerja bukan dengan majikan asal. Sementara itu, operasi di rumah sewa di Mukim Liang, 3 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang bagi siasatan lanjut. Seorang daripadanya dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh, manakala 2 lagi gagal mengemukakan sebarang dokumen sah. Operasi kakas bersepadu bersama Jabatan Buruh pula dijalankan ke atas premis-premis perniagaan di kawasan Mukim Kianggih. 2 surat panggilan kepada 2 majikan telah dikeluarkan bagi siasatan lanjut dan pengesahan dokumen asal berkenaan 3 pekerja yang dipercayai bekerja menyalahi jawatan yang telah ditetapkan. 10 syarikat juga didapati melakukan beberapa kesalahan seperti gagal menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar kerja lebih masa dan membuat pemotongan gaji pekerja yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung pesalah imigresen, hubungi talian 873-4888 atau 875-3888 bagi Bandar Seri Begawan dan 898-4111 bagi Kuala Belait.